Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahidil ahad. Al-fardis samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utu ilma darajat. Sadaqallahul azim. Yang dihormati muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama-tamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran yang tak terhingganya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas limpah kurnia, rahmat dan inayahnya. Kita masih lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bernyawa di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semalam kita ditidurkan oleh Allah dan tidak ada satu yang boleh, sesiapa pun yang boleh bahawa sesungguhnya meletakkan bahawa kita pada pagi ini dapat bangun kembali. Semuanya dengan keizinan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita dibangunkan oleh Allah dalam keadaan kita dapat membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar tadi kita sama-sama melakukan sembahyang subuh dan kemudiannya kita dapat pula alhamdulillah diberi keizinan oleh Allah untuk berada di dalam persoalan untuk sama-sama dibimbing dengan iaitulah majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam suasana online pada pagi ini, maklum sahajalah negara kita masih lagi iaitulah berada dalam suasana wabak, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan COVID-19 dan kita masih dalam suasana PKP, dan ini juga merupakan satu ujian daripada Allah dan kita harap supaya satu hari Allah Ta'ala tarik wabak ini, kita dapat hidup dengan senang dan selesa dan kembali dapat tunduk dan kemudian iaitulah khusyuk dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita nak sambung kembali pada kuliah subuh kita pada pagi ini, iaitulah perbicaraan kita yang sentiasa kita iaitulah mulazamah setiap bulan di Masjid Sungai Limau, iaitulah kitab Bisyaratul Amilin wa Nazaratul Ghafilin yang disusun dan dikarang oleh Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zin bin Mustafa Al-Fatani. Kitab
yang disusun di sini iaitulah dibawa ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyentuh banyak persoalan targhib dan juga terhib. Iaitulah sebab itu dinamakan tajuk bisyaratul amilin, pemberi berita gembira kepada orang yang hendak beramal, dan kemudiannya pemberi ancaman kepada mereka-mereka yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung, iaitulah tajuk pertama muqaddimah di dalam kitab ini yang kita bicarakan, iaitulah muqaddimah fi nubzati yasiratin min fadlil ilmi wal muta'alim wal alim, iaitulah muqaddimah pada menyebutkan tentang potongan yang sedikit daripada kelebihan ilmu, kelebihan orang yang belajar dan kelebihan orang yang mengajar. Jadi kita dah baca dah sedikit sebanyak muqaddimah tentang kelebihan ilmu, kelebihan orang yang mengajar dan kelebihan orang yang belajar ini, iaitulah pada muka surat 3 kitab ini. Kita sampai agak penghujung muka surat 3 dengan kuliah terakhir kita dulu 16 hari bulan 4 2021. Yang tu kuliah bersemuka. Pagi ini kita sambung pada kuliah online. Baik, kita sambung. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok sambungan dia, iaitulah masih lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, bermula ilmu itu kekasih orang-orang yang mukmin. Dan akal itu yang menunjuknya. Yang menunjuknya ilmu. Dan amal itu yang memeliharanya ilmu. Dan lemah lembut itu wazirnya ilmu. Wazir itu makna menterinya. Menteri ilmu. Dan sabar itu penghulu tenteranya tentera ilmu. Iaitulah ketua kepada tentera ilmu. Baik. Apa maksud dia di sini? Di sinilah nak disebut kepada kita tentang kebesaran dan keagungan ilmu itu. Maksudnya, iaitulah ilmu itu, maknanya iaitulah kekasih bagi orang yang mukmin. Maksudnya, iaitulah bila kita sebut kekasih, sesuatu apa nama, kalau manusia, seseorang yang begitu diingati sampai satu peringkat, iaitulah manusia ni disebut bahawa hakikat kadang-kala dia boleh tinggalkan segala-galanya demi kekasih. Pasal itu dia sanggup korbankan segala-galanya. Sampai ada pantun di hujung disebut tinggal emak, tinggal saudara, kerana kekasih kami turutkan. Itu tabiat manusia. Maknanya sesuatu yang begitu dekat kepada manusia ialah kekasih. Maka orang-orang yang beriman, kekasih dia yang paling utama ialah ilmu. Dan sifat utama orang yang beriman, dia begitu cinta dan begitu sayang kepada ilmu. Itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi memberi beberapa panduan apabila kita kasih kepada ilmu, maka sesungguhnya ada beberapa perkara yang perlu kita titik beratkan. Apa dia? Yang pertama dia sebut di sini, dan akal itulah yang menunjuknya ilmu. Akal itu iaitulah sesuatu yang menjadi petunjuk dengan kekuatan ilmu.
Maknanya, iaitulah sempurnanya ilmu kita ditunjukkan dan dizahirkan dengan sempurnanya akal. Bagaimana disebut dengan sempurnanya akal? Sempurnanya akal kalau kita lihat pada martabat akal yang disebut oleh ulama, kemuncak kesempurnaan bagi sesuatu akal ialah disebut oleh ulama yatamayyazu anil haq wal batil. Dia boleh membezakan yang mana benar dan juga yang mana salah. Ataupun satu lagi disebut oleh ulama tafsir, iaitulah yatafarraqu bainal haq wal batil. Dia boleh membezakan sesuatu yang benar dan juga sesuatu yang batil, sesuatu yang salah. Jadi artinya iaitulah dalil yang menunjukkan sempurnanya ilmu, sempurnanya akal. Manusia itu dapat iaitulah membezakan yang mana benar dan juga yang mana salah. Dan apabila seseorang itu mencapai kemuncak kepada akal, maka sempurnalah hikmah pada dirinya yang disebut juga oleh Imam Al-Ghazali, iaitulah ilmu itu bidayah, manakala hikmah itu nihayah. Permulaan seseorang dengan ilmu, kemuncaknya ialah dengan hikmah. Ada beza ilmu dan hikmah ni. Nah, tang mana beza dia? Beza dia yang itulah bila kita sebut ilmu pengetahuan, hikmah kebijaksanaan. Inggeris pun sebut ilmu itu knowledge, manakala hikmah itu wisdom. Jadi permulaan seseorang dengan ilmu, sempurnanya ialah dengan hikmah. Apa itu? Kesempurnaan hikmah tadi terzahir dengan dalil ilmu tadi, iaitulah dengan akal yang sempurna. Dan kemudiannya, iaitulah dan amal itu yang memeliharanya. Maksudnya, penjaga kepada ilmu ialah amal. Apa maksud penjaga kepada ilmu itu amal? Maksudnya ialah bahawa sesungguhnya iaitulah lengkap untuk menjaga ilmu kita ialah dengan amalan. Kerana begitu jugalah lambang dizahirkan, iaitulah bagaimana lengkapnya ilmu seseorang ialah dengan kesempurnaan amalan. Malah ilmu dengan amalan tidak boleh dipisahkan. Sebab itu kalau kita rujuk di dalam kitab Minhajul Abidin, kemudian syarah kepada Minhajul Abidin karangan Imam Abu Hamid Al-Ghazali ini, iaitulah kitab Sirajul Talibin Syekh Dahlan Al-Qadiri. Disebut kalau kita tengok kitab Minhajul Abidin, dia bicara aqabah. Maksudnya iaitulah halangan demi halangan bagi orang yang ingin sempurna perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antara aqabah yang penting, permulaan yang perlu ditempuh oleh manusia ialah aqabah ilmu. Aqabatul ilmi, halangan ilmu. Halangan ilmu ni dua saja yang dibuat kesimpulan oleh Imam Al-Ghazali. Satu, iaitulah ilmu tanpa amal. Dan yang keduanya ialah amal tanpa ilmu. Berilmu tanpa beramal juga rosak, dan kemudian beramal tanpa ilmu juga rosak. Dua-dua tu boleh membawa kerosakan kepada manusia. Sebab itu dia hubung kait di antara dua benda ni. Maknanya dia kena bagi ada kesempurnaan kedua-duanya. Sebab itu bila kita berilmu, kita perlu menjadi manusia yang beramal. Dan apabila kita beramal, hendaklah didasarkan dengan ilmu. Macam kita sebut dululah
Nah, pasal itu Imam Al-Ghazali tegaskan di dalam banyak karyanya dia sebut apa? Al-ilmu bila amalin junun wal amalu bila ilmin lam yakun. Apa maksud dia? Maksudnya ialah al-ilmu bila amalin, ilmu dengan tidak beramal, maka itu gila. Siapa disebut oleh Imam Al-Ghazali itu gila? Kerana orang yang berilmu tetapi tidak beramal, maka ilmunya akan hilang. Satu. Yang keduanya, iaitulah bahawa sesungguhnya ilmunya tidak akan terpelihara. Malah dengan sebab ilmunya itu, iaitulah bahawa sesungguhnya dengan tidak beramal, maka dia akan menjadi manusia yang sesat dengan ilmunya sendiri. Dia akan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala satu lagi, wal amalu bila ilmin lam yakun. Dan amal tanpa ilmu itu tidak ada nilainya. Nanti Imam Ghazali kata, pasal apa tidak ada nilainya? Jawapannya mudah. Tidak ada nilai itu maksudnya, iaitulah bahawa sesungguhnya amal ibadahnya, iaitulah tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu saya duk ulang selalu teringat masa duk mengaji dulu. Antaranya, iaitulah dalam syair muqaddimah kepada kitab Matan Zubat. Iaitulah yang disusun oleh seorang ulama yang agung yang bernama Syekh Ibn Ruslan Ad-Dimashqi. Dia sebut apa? Antara syair yang terngiang-ngiang di telinga apabila mengaji dulu disebut oleh guru, iaitulah fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadin wasan. Itu satu. Yang keduanya, wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dua kalimah ni menterjemahkan maksud Imam Ghazali kata tadi. Kata apa? Al-ilmu bila amalin junun. Dan yang keduanya, iaitulah iaitulah wal amalu bila ilmin lam yakun. Ilmu tanpa amalan gila. Dan amalan tanpa ilmu tidak ada nilainya. Baik, mungkin tuan-tuan tertanya-tanya, apa maksud yang disebut syair oleh Ibn Ruslan dalam kitab Matan Zubat tadi? Okey, yang pertama, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan. Maka orang yang berilmu yang tidak beramal itu, orang yang berilmu yang tidak beramal itu, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadin wasan. Dia akan besoknya dia azab lebih dulu di akhirat daripada penyembah berhala. Dalam tafsiran yang dibuat dalam kitab Tafsir Sawi, iaitulah kerana ia menjadi penyebab untuk orang lain juga sesat. Itu satu. Dan yang keduanya, wa man bi ghairi ilmin ya'malu, dan sesiapa yang beramal tanpa ilmu, maka hukumnya apa dia? Iaitulah a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal ibadahnya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah. Itu yang kata tak ada nilai dia. Malah disebut oleh seorang ulama hebat, manusia yang hebat, manusia yang benar-benar dirahmati oleh Allah. Antara gelarannya ialah khulafaul khumasa.
min khulafa'ir rasyidin, khalifah yang kelima daripada khulafa'ur rasyidin. Walaupun beliau bukan sahabat, tapi dia gelar seolah-olah macam tu. Pasal apa? Sebab dia seolah-olah membawa kehebatan pemerintahan khulafa'ur rasyidin. Siapa beliau? Iaitulah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, salah seorang pemerintah dinasti Umayyah. Dia pernah sebut, dia kata apa? Dia kata, man abadallaha fi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu. Dia kata apa? Dia kata sesiapa yang beramal tanpa ilmu, rajin buat amalan, rajin beribadat. Man abadallah, sesiapa yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin sungguh dia buat ibadat kepada Allah taala, fi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Rajin buat, maksudnya tanpa ilmu ni dia tidak bertalaqi, dia tidak menghadap untuk guru, dia tak mengaji. Dia buat semuanya, kadang macam contoh dia baca sendiri. Bukan salah baca sendiri ni, tapi ilmu ni al-ilmu bitta'allum, ilmu dengan cara jalan belajar. Belajar salah satunya bertalaqi dan bermusyafahah. Jadi sambil-sambil baca bolehlah, tapi tak semata-mata pembacaan. Ataupun kiru dan kengok manusia. Nak pergi mengaji segan, nak pergi mengaji malu. Lalu maknanya dia tengok manusia. Dia pun ikut buatlah lagu kelaku orang dan sebagainya. Tanpa ilmu. Maka iaitulah dia, bila dia belajar tanpa ilmu, maka disebut oleh ulama yang hebat ini, iaitulah manusia yang bernama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini, kana ma yufsidu aktsara, adalah sesuatu kerosakan yang dia bawa itu aktsara, terlebih banyak, mimma yuslihu, daripada sesuatu yang boleh membawa kebaikan. Hak rosak tu lagi banyak daripada bawa kebaikan. Contoh, banyak berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Kadang-kala macam iaitulah yang menjuarai media sosial dan sebagainya. Kadang-kala dia tidak ada ilmu persoalan itu, dia terus dapat, dia terus buat hujah, buat keluar tanpa ialah suatu ilmu. Macam isu yang berlaku dalam masyarakat kita lah. Dalam persoalan contoh fatwa yang dikeluarkan oleh mufti dan sebagainya, yang mana semuanya itu dalam mengeluarkan fatwa, mereka ini ada mesyuarat, ada perbincangan, ada muzakarah, semua nak buat keluar, nak bincang suatu keputusan itu, iaitulah melibatkan orang yang berilmu, orang yang berkelayakan, orang yang memang berwibawa dengan persoalan tadi, dan semuanya bukan melibatkan nafsu dan perasaan, tapi semuanya melibatkan dengan ilmu dan hikmah dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tapi apabila tiba kepada netizen dan sebagainya, kadang-kala banyak yang ada di kalangan masyarakat kita mengeluarkan hujah mengikut iaitulah motivasi, bukan motivasi, minta maaf, iaitulah mengikut iaitulah emosi sendiri. Lepas itu mengikut perasaan, mengikut itu ini dan sebagainya yang tidak berlandaskan kepada ilmu yang sebenar. Maka yang ni yang jadi masalah. Dia akan menjadi kerosakan lebih banyak daripada kebaikan. Tu Imam Ghazali tekan dah dengan ilmu dan juga amalan tadi ni. Tu yang saya bila teringat yang ni juga teringat
bila kaitan iaitulah dua benda yang ditekankan oleh ulama ni, ilmu tanpa amalan rasa, begitu juga beramal tanpa ilmu rasa. Saya teringat apabila duk mengaji dulu Tok Guru hurai, apabila dia menghuraikan tafsiran kepada ayat yang biasa kita jumpa. Apa ayatnya? Yang kita duk beramal selalu dalam suratul Fatihah. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang betul, jalan hak yang sebenar. Iaitulah lagu mana siratal mustaqim ni? Lalu Allah Ta'ala tafsirkan sendiri. Tak payah manusia tanya. Siratal lazina an'amta alaihim. Iaitulah jalan orang-orang yang engkau kurniakan nikmat ke atas mereka. Siratal lazina an'amta alaihim, jalan yang engkau kurniakan nikmat ke atas mereka. Jalan siapa ni yang engkau kurniakan nikmat ke atas mereka? Iaitulah jalan anbiya, jalan mursalin, jalan siddiqin, jalan syuhada, dan jalan salihin. Itu antara yang ditafsirkan oleh ulama. Jalan nabi-nabi, jalan rasul, jalan orang yang benar. Iaitulah juga jalan orang-orang yang mati syahid. Begitu juga iaitulah jalan orang-orang yang saleh. Baik. Lagi satu pula, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murka, engkau marah sungguh ke atas mereka. Waladdallin, dan jalan orang yang sesat. Saya nak fokuskan tentang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang tu saya nak fokuskan. Apa maksud ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Saya teringat bila Tok Guru duk hurai dulu tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Iaitulah teringat hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Adi bin Hatim. Iaitulah Nabi sebut di sana oleh Nabi, fa innal yahuda maghdubu alaihim wa innan nasara dalalun. Nabi kata apa? Maka sesungguhnya yang dimaksudkan iaitulah dengan orang yang dimurkai ke atas mereka, siapa dia? Yahudi. Yang Tuhan marah sungguh Yahudi. Dan kemudian siapa pula yang Tuhan maksudkan dengan waladdallin tu? Wa innan nasara dalalun. Iaitulah bahawa sesungguhnya iaitulah yang dimaksudkan dengan sesat tu pula, iaitulah Nasara. Satu Yahudi, satu lagi ialah Nasara. Jadi maknanya yang kita maksud jalan lurus itu bukan jalan Yahudi, bukan jalan Nasara. Pasal apa Nabi sebut? Iaitulah yang Tuhan marah tu, iaitulah Yahudi, yang sesat tu ialah Nasara. Jawapannya mudah. Iaitulah sifat mereka tu. Sifat mereka tu ialah disebut Yahudi yang Tuhan marah sungguh apa dia? Iaitulah ada al-ilmu bila amalin. Ada ilmu tetapi tidak beramal. Macam contoh, mereka kenal Nabi SAW. Bila jumpa Nabi, mereka lah orang yang menentang Nabi. Pasal apa? Pasal itu sebab ya. Pasal Nabi bukan daripada kalangan bangsa mereka. Pasal itu, apabila
iaitulah bahawa hakikat ada sifat tadi, ilmu tidak beramal, maka sesungguhnya itu sifat Yahudi. Begitu juga. Pasal apa Nasara Tuhan marah pula? Pasal Nasara tu sesat. Pasal apa sesat? Iaitulah bahawa sesungguhnya sifat utama Nasara disebut oleh ulama iaitulah al-amalu bila ilmin. Beramal tanpa ilmu. Dia tidak tahu hakikat yang sebenar. Dia paduk sangka dia betul. Macam contoh mereka sebut bahawa iaitulah Isa tu anak Tuhan. Menunjukkan mereka jahil. Tapi mereka beramal seolah-olah mereka betul. Sebab itu seorang ulama, saya teringat, disebut oleh ulama ini, namanya ialah Syekh Sufyan bin Uyainah. Disebut apa? Disebut man fasada min ulama'ina fafihi syabbaha minal yahud. Wa man fasada min ibadina min ubadina. Wa man fasada min ubadina fafihi syabbaha minan nasara. Apa dia kata? Dia kata man fasada min ulama'ina, sesiapa yang sesat di kalangan ulama kita. Ulama kita, tak kira lah siapa pun, ulama kita ni yang mana yang sesat, fafihi syabbaha minal yahud, maka dia menyerupai Yahudi. Tu dia. Dia menyerupai golongan Yahudi. Pasal apa? Pasal golongan Yahudi ni antara sifat utama mereka berilmu tidak beramal. Dan kebanyakan yang ditujukan iaitulah apa nama? Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadin wasan. Orang yang berilmu tidak beramal, dia akan diazab lebih dulu daripada orang yang menyembah berhala. Ditujukan utamanya kepada ulama Yahudi. Sebab ulama Yahudi itulah mereka menyesatkan dan kemudiannya iaitulah membawa kesatan kepada pengikut di kalangan orang Yahudi. Contohnya mereka mendustakan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menukar iaitulah Taurat ditafsirkan menjadi Talmud, diubah sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang awam Yahudi jadi sesat. Sesat orang awam Yahudi pasal apa? Pasal dia iaitulah kerana ulama Yahudi tadi. Jadi bila sesatnya iaitulah orang-orang awam Yahudi kerana ulama Yahudi tadi. Jadi iaitulah mereka menanggung dosa sesatnya orang awam. Tu hujah ulama kata pasal itu mereka iaitulah diazab lebih dulu daripada orang yang menyembah berhala. Baik. Wa man fasada min ubadina, dan sesiapa yang rosak daripada kalangan abid. Abid ni, abid kita mana orang yang rajin beribadat. Orang ibadat nombor satu, habaklah. Mayang sunat pulun, puasa sunat pulun. Tapi rosak. Rosaknya salah satunya tidak berilmu. Fafihi, maka padanya itu syabbaha minan nasara, ada unsur penyerupaan dengan golongan Kristian ataupun iaitulah golongan Nasara, wa na'udzubillahi min zalik. Apa itu? Mudah saja faham. Kita nak pelihara ilmu kita ialah bahawa sesungguhnya hendaklah dengan apa? Iaitulah dengan amalan. Sebab itu tak boleh pisah dua benda ni. Ilmu mesti amal, amal ialah dengan ilmu. Baik. Dan lemah lembut itu wazirnya. Dan lemah lembut itu wazirnya iaitulah
menteri bagi ilmu. Sifat lemah lembut tu. Sifat lemah lembut tu ialah menteri ilmu. Apa maksud menteri ilmu? Menteri ni apa dia? Menteri ni ialah pemimpin kepada sesuatu, orang panggil apa? Iaitulah pejabat. Sesuatu negara. Raja pemimpin. Menteri itu ialah penolong yang cukup banyak kepada raja dan menyelesaikan urusan raja. Jadi, apa maksudnya? Maksudnya sifat lemah lembut. Lemah lembut ni halim. Halim ni maknanya mudah tasamuh, mudah memaafkan orang. Yang tu kaedahnya tu yang kata lemah lembut tadi ni. Mudah memaafkan orang, sifat lemah lembut. Jadi maknanya penolong kepada ilmu, artinya orang yang berilmu antara sifat utamanya ialah lemah lembut. Pasal itu tok guru ni sifat utamanya mesti lemah lembut, mesti mudah tasamuh, tambah-tambah bila menghadapi orang awam yang pelbagai karenah. Pasal itu dia tak boleh mudah pemarah. Marah boleh. Marah ni macam marah lah. Bukan kata tok guru saja. Siapa pun marah tu boleh. Kena ada juga sifat marah. Walaupun sifat marah sebahagian ada sifat mazmumah. Tapi kena ada juga. Tak boleh tak marah. Bila dia marah pada hak lah. Maksudnya sesuatu yang betul yang kena marah. Macam orang lawan Islam. Dia kena marah. Tapi macam itulah sifat ulama. Dia al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Bila kata ulama pewaris para nabi, jawabnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, salah satunya sifat halim. Ada pada nabi-nabi dan rasul, kena ada pada ulama. Sungguh juga. Sebab kalau ulama tak bersifat halim, jenuh kita hadapi orang awam yang banyak karenah. Dia tak berapa faham lagi kaedah kita dalam berdakwah. Jenuh kalau kita tak boleh nak bersifat tasamuh, payahlah. Baik, kita akan hadapi banyak golongan. Sebab itu dengan tasamuh, mudah memaafkan tadi, dakwah kita cukup berkesan. Sebab itu halim ni dia sambung lagi. Dan sabar itu penghulu tenteranya. Penghulu tentera, mana ketua tentera. Ketua tentera ni hebatlah. Dia jadi pemimpin kepada tentera. Jadi maksudnya satu ketumbukan tentera itu dia ada pemimpin dia. Dan pemimpin tu hebat. Dan pemimpin kepada ilmu, tentera ilmu, sabar. Maknanya satu tadi halim, mudah tasamuh. Yang keduanya ialah sabar. Sebab itu dalam bab menjadi ulama, orang yang berilmu, sabar itu merupakan satu sifat yang cukup penting. Kerana orang yang berilmu, kalau dia payah nak sabar, maknanya iaitulah bahawa sesungguhnya dia payah nak jadi pendakwah. Pasal itu orang yang berilmu sabarnya cukup tinggi. Sebab itu benar berkembang ilmu. Macam dakwah. Da'i. Iaitulah sifat sabar yang cukup tinggi. Mudah baginya untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi. Pasal itu, masa kita sebut tadi, ulama tu sendiri, dia mengikut sifat Nabi-Nabi dan Rasul. Sebab dia, iaitulah warasatul anbiya wal mursalin. Pewaris kepada Nabi dan Rasul. Maka salah satu sifat Nabi dan Rasul tentulah sabar yang cukup tinggi. Malah kalau kita tengok 25 orang Rasul yang menjadi kepala dan ketua bagi 25 orang Rasul itu siapa dia? Ayat itulah Rasul Ulul Azmi disebut. Ulul Azmi makna orang yang mempunyai keazaman dan kesabaran yang cukup tinggi. Disusun. Kalau dari segi kronologi, siapa dulu? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari segi keutamaan, tentulah
Nabi Muhammad dulu, yang kedua Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh alaihi salam. Itu disebut sebagai ulul azmi. Jadi bila kita ambil apa disebut dalam hadis Nabi tadi ini, maka kita faham bahawa iaitulah mukmin tadi kekasih utamanya ilmu, akal menjadi penunjuk, kemudian amalan yang memeliharanya, lemah lembut itu menteri, sifat tak mudah tasamuh, dan kemudian sabar itu penghulu tenteranya. Baik, kita tengok sikit lagi iaitulah apa dia tu? Sambungan daripada tadi, dia ambil satu hadis pula yang ada hubung kait juga dengan disebut tadi penghujung muka surat 3 nak masuk muka surat 4. Dan bersabda ia Nabi SAW, bermula orang yang alim dan ilmu dan amal itu di dalam syurga. Itu dia Nabi kata, orang alim satu, kemudian ilmu dan amalan. Tiga-tiga dalam syurga. Orang alim pun dalam syurga, kata Nabi. Ilmu pun duduk dalam syurga. Dan kemudian amalan pun duduk dalam syurga. Baik. Nak abang apa ni? Nak abang tadilah. Kena ada hubung kait ketiga-tiga ni, mana ilmu dan amalan. Dan kemudian kena ada pada orang alim. Okey. Apa nak bagi kita lagi? Maka apabila tiada beramal oleh orang yang alim dengan barang yang ia ketahui. Mana orang alim ni dia tak beramal. Kita sebut tadi. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan. Dia orang yang alim tapi tidak beramal. Nescaya adalah ilmu dan amal itu di dalam syurga. Jadi, kan disebut tadi tiga ni. Orang alim, kemudian ilmu dia, dan amalan dia, tiga-tiga dalam syurga. Tapi, orang alim tadi tidak beramal. Maka, ilmu dan amal tetap berada dalam syurga. Dan adalah orang yang alim itu di dalam neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Yang tu masalah dia. Jadi, iaitulah masalah dia ialah masalahnya ialah disebut tadi apa dia? Iaitulah tiga-tiga dalam syurga. Tapi bila orang alim tadi tidak beramal, maka ilmu dan amalan sajalah yang masuk syurga. Orang alim itu berada dalam neraka Allah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Itu yang kita cukup takut. Saya sendiri yang mengajar ni pun, nak kata ilmu pun bukan banyak mana, tapi alhamdulillah lah Allah Ta'ala bagi sikit sebanyak. Tapi bila fikir dan dengar apa yang disebut di sini, maka kita cukup takut. Minta dijauhkan oleh Allah daripada menjadi manusia. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan. Dan minta juga dijauhkan oleh Allah daripada kita, daripada menjadi manusia. Iaitulah wa man bi ghairi ilmin ya'malu. Iaitulah satu, kita minta dijauhkan daripada Allah, minta dijauhkan daripada kita oleh Allah. Iaitulah sifat apa? Sifat daripada menjadi orang yang berilmu tidak beramal, ataupun menjadi orang yang beramal tetapi tidak berilmu. Dan kita minta doa pada Allah, ya Allah, jadikanlah kami orang yang berilmu dan jadikanlah kami orang yang beramal. Dan kalau boleh tambah lagi, dan jadikanlah kami orang yang bila beramal cukup ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ketiga-tiga tu penting. Satu jadi alim, satu lagi jadi amil, satu lagi jadi apa? Jadi mukhlisin, orang yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Maka iaitulah ketiga-tiga ni barulah
amalan kita dan diri kita itu benar-benar dapat membawa kita nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabdalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia rasa cukuplah sekadar itu pada pagi ini untuk menjadi pedoman dan nasihat bagi diri saya dan kita semua. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Takat itulah sahaja. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada silap dan salah. Yang baik daripada Allah, yang lemah hanya saya, walaupun hakikat utama tetap daripada Allah. Saya sudahi dengan kalimah aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.